A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, insya-Allah hari ini kita akan belajar satu tajuk yang pendek, tak banyak sangat. Poinnya pun insya-Allah mudahlah. Yang bertajuk Qudwatul Hasanah, ikutan yang baik. Hadisnya berbunyi an Abi Amru wa Jarir ibnu Abdullah. Dua orang. Kalau ditanya siapa rawi yang ala dia, kita boleh jawab dua orang lah, Abi Amru dan Jarir bin Abdullah, ataupun salah seorang lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un. Maksud dia daripada Abu Amru wa Jarir ibn Abdullah, dua orang sahabat Nabi, meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maksudnya macam mana? Contoh, kita buat baik dan orang ikut perbuatan baik kita yang kita ajarkan. Contoh, kita kata sedekah itu baik, kemudian orang dengar, orang buat, dia tahu, baru dia tahu bahawa sedekah itu baik, dapat pahala. So orang sedekah tu, orang yang ikut dia tu, pahala yang orang lain buat, dia mesti dapat pahala tanpa mengurangkan pahala orang yang bersedekah tadi. Maksudnya A ajarkan B untuk bersedekah, B bersedekah, pahala si B bersedekah tu tak kurang, bahkan pahala yang si B buat tadi tu akan dapat kepada si A. Macam itulah. Kemudian, dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, dia mulakan, dia ajar kepada buruk pula, lawan bagi tadilah, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Bagi contoh, kita ajar buat dosa apa? Mencarut. Contoh, mencarut. Orang lain tak tahu pun itu perkataan mencarut apa, tiba-tiba dia dapat tahu, dengar daripada kita, dan orang tu menggunakan perkataan itu, dan dosanya kita akan dapat sekali. Orang buat dosa tu dapatlah dosa, dan orang yang mengajarnya pun juga akan dapat. Jadi kita minta-minta tak buatlah perkara tersebut lah, insya-Allah. Kita tengok dia punya mufradat ada 3 sahaja. Sanna ibtada'a, memulakan. Sanna, dia bukan sinnun gigi. Kalau sanna ni ibtada'a, memulakan. Sunnatan sayyi'atan, maksud dia apa? Maksiat lah, perkara yang buruk, perkara maksiat. Yang ketiga, wizroha ismuha, dosa. Wizroha, dosa. Sababul wurud, sabab wurud ni maksud dia adalah sebab Nabi lafazkan hadis ini. Kalau macam Al-Quran ada sebab-sebab, kalau ada kisah-kisah turunnya ayat ni ada kisah-kisah, itu adalah sababun nuzul. Kalau hadis, sababul wurud, sebab-sebab diriwayatkan hadis ini. Ada kisah dia lah. Kisah dia apa? Annahu qadama unas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika tu telah datang manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ada satu kumpulan manusia datang ke Madinah. Wahum fuqara, mereka ni orang miskin, mereka tak ada harta. Orang datang ke Madinah jumpa Nabi. Wa hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqah. Kemudian Nabi menggalakkan untuk bersedekah. Faja'a rajulun, telah datang seorang lelaki, wa ma'ahu surrah, dan bersama dengannya satu gumpalan. Nak cakap ni harta lah. Dia datang dengan satu kumpulan harta. Qad athqalat yadahu, yang mana harta tu banyak lah. Yang athqalat ni sehingga memberati tangannya. Mungkin dia bawa tu banyak lah barang-barang harta. Fawada'aha fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diletakkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada kisah ni, Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatul hasanah. Nabi nak cakap orang tadi tu telah memulakan
perbuatan sedekah itu. Kemudian siapa yang ikut lepas dia tu, orang yang bawa rajulun tadi itu, siapa yang ikut sedekah sekali, maka pahala orang yang lelaki mulakan tadi itu akan dapat juga pahala. Kita tengok maksud dia. Dia ada dua maksud sebenarnya. Maksud yang pertama, makna annahu amala bi sunnatil awal man amila bihi huwa. Maksud dia beramal dengan sunnah orang-orang yang pertama sekali yang mengamalkan sunnah tersebut, fasara sunnatan hasanatan lil amal biha awwalan man amala hadza amal. Yang macam tadi Ustaz cakap lah, orang yang pertama melakukan perkara tersebut, itu sunnah yang pertama sana, orang ibtada'a. Itu maksud yang zahir lah, yang pertama. Maksud yang kedua ada maksud sebaliknya, still akan dapat pahala juga. Macam mana? Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, bermakna anna sunnah nasihan nas. Ada satu sunnah ataupun perkara kebaikan ni orang tempat tu dah lupa ataupun tak tahulah. Lupa ataupun tak tahu. Faqama rajulun fa'amala biha fasanna halinnas. Kemudian datang seorang lelaki beramal dengan sunnah tersebut, kemudian diikuti oleh manusia lain. Contoh, kadang-kadang kita dah tahu bersugi itu sunat, bersugi dengan kayu sugi itu sunat, tapi tak ada siapa yang memulakan. Tiba-tiba kita datang, bawa pergi sekolah, ada kayu sugi banyak, kita bagi kepada semua orang. Bagi semua orang, kita amalkan sunnah. Jadinya dialah memulakan sunnah tersebut, mengamalkan sunnah dengan kayu sugi tersebut. Maka dia dapat pahala setiap kali orang lain yang bersugi dengan kayu sugi yang ditengok tadi tu, maka dia akan dapat pahala juga. Itu maksud yang kedua lah. Yang pertama tadi yang memulakan, yang kedua ni yang menghidupkan semula. Dia lupa, mungkin orang tahu dah sunnah tu, bersugi itu sunat. Macam tu maksud dia. Ad-dalil. Dalil ni maksudnya keharusan kita mengamalkan benda yang baik ni. Dalil yang pertama, dalil ni bagi satu je dalam nota. Yang paling kisah Sayyidina Umar, anna Umar radhiyallahu anhu amara an-nas ay yajtami'u fil qiyam Ramadan ala imam wahid. Ketika mana zaman Sayyidina Umar ni, berlakunya orang solat Ramadan, qiyam Ramadan, solat tarawih lah. Dia berlakunya solat tarawih. Ada kelompok-kelompok solat tarawih. Dalam satu masjid tu ada yang solat sini, ada yang solat sana, ada yang solat sini. Kemudian Sayyidina Umar mengarahkan untuk menghimpunkan semua orang-orang yang solat tadi itu, menjadikan satu imam satu masjid. Maksudnya satu masjid tu ada satu imam dan semua jemaah solat sekali secara berjemaah. Benda itu adalah bid'ah hasanah dan diikuti sampai sekarang. Apa yang kita buat sekarang ni, solat sunat tarawih berjemaah tu, Sayyidina Umar dapat juga pahalanya sekali. Sebab apa? Diikuti oleh Sayyidina Umar lah yang memulakan perkara tersebut dan diikuti sampai sekarang. Jadi kita nak buat benda-benda sunat macam tu lah kita arahkan. Jadi kita kalau menuntut ilmu ni, kita boleh ajar orang, dan orang ikut apa yang kita ajar, maka kita akan dapat pahala apa yang orang buat. Kemudian fa'idha matal 'abd, dan apabila mati seorang hamba itu, seseorang lah, wa qad fa'ala af'alan mukhalafa li syar', dan sesungguhnya dia telah melakukan perkara yang melanggar syarak ataupun perkara maksiat, faqtada bihi fiha ghairihi, orang lain ikut dia sekali. Faqtada, mengikuti, bihi fiha ghairi, orang lain ikut dia benda yang dosa tadi, fa inna alaihi wizruha ma fa'al, ke atas orang yang mati tadi itu juga akan dapat dosanya. Fa'alu ma min ghairihi, orang lain yang buat kita pun dapat dosa. Sebab apa? Kita ajar benda yang buruk. Min ghairi ayyan qusa, tanpa berkurang pun dosanya, min auzarihim, daripada dosa-dosa mereka itu. Jadi kita jangan ajar benda yang buruk lah. At-tahziru minas sunanis sayyi'ah, kita ancaman bagi siapa yang melakukan perkara maksiat, memulakan perkara maksiat ataupun mengajarkan perkara maksiat. Wa anna man sunna sayyi'ah fa alaihi wizruha, barang siapa yang mengamalkan maksiat ini, fa alaihi wizruha, maka ke atasnya dosa. Wizruha man amila biha, dan dosa sesiapa yang ikut dia tadi, ila yaumil qiyamah. Ini ancaman yang berat lah, sampai hari kiamat. Kalau ada orang amalkan dosa yang kita ajar kepada orang lain tu, sampai hari kiamat kita akan tanggung ataupun kita akan dapat sahamnya sekali. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa hadzal hadis min qawaidil Islam,
Hadis ini yang menceritakan tentang kaedah-kaedah dalam Islam lah. Wa huwa anna kullu man ibtada'a syai'an, barang siapa setiap yang melakukan perkara ataupun memulakan sesuatu perkara minasyirkan minasyar bukan minasyirkan ni, minasyar, daripada perkara buruk, kana alaihi misli wizruha, ke atasnya lah dosanya seperti mana orang yang melakukannya. Izraha kullaman qatalabihi, dan setiap apa orang yang diikutinya fi zalikal amal ila yaumil qiyamah. Sama maksud. Maksud Imam Nawawi ni samalah dengan maksud yang tahzir minus sunnah ni lah, ancaman. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.